Mana saya punya ni slide dengan earthing. Okay, kita akan ada sedikit tambahan berkenaan dengan earthing ni. Okay, so sekejap saya share dekat Kalam. Saya belum share lagi ini ke Kalam. Kejap. Madam, mic madam tak buka. Madam mute mic. Sekejap saya tengah on call. Kejap. Oh, ingatkan madam tengah cakap dengan kita orang. Okay, sorry. Sorry. Lupa nak cakap dengan awak. Tiba call masuk daripada Yayasan Terengganu. Saya buat pinjaman masa saya buat master. Saya punya master, saya punya PhD semua saya sponsored. So terpaksalah cari pinjaman kan. Buat part time kan. So master buat dengan Yayasan Terengganu, PhD buat duit sendiri. So Yayasan Terengganu dia bagi 50% off daripada 1 April ke 31 Mei. So bila saya check balik penyata saya, kenapa tak kosong? Saya dah bayar 50% tu. Kenapa tak kosong juga penyata saya? So itu yang Yayasan Terengganu call. Orang explain lah kenapa. Begitulah. Okay, so sorry for the disturbance. Okay, so kita, saya kata nak share tadi kan. Saya tak sempat nak ni, dah masuk dah. Okay, so sekejap saya share dekat kalau boleh tak on camera? Saya rasa kelas awak ni saya tak pernah suruh on camera kan? Boleh tak on camera?
Boleh mana-mana yang ada ni on camera. Dan nak habis lah semester. This is the week 12. Saya rasa saya banyak lagi orang yang saya tak kenal. Sangat sikit yang saya kenal mukanya. Mungkin after this might be you are not going to join my class mungkin. Allah alam. Okay. Boleh on camera. Yang mana ada ni? Yalah, support saya. Apa pula dalam ni? Dah semua senyap. Tak nak on. Ni on. Thank you very much to those that switch on the camera. Mana yang tak pakai baju ke apa ke, tak pakai tudung, sila. Sarung baju dulu, sarung tudung dulu. Sekejap saya share dekat Kalam so that awak boleh refer terus lah. Okay. Electrical installation design. Sekejap saya add file. Slow ni Kalam ni. Kalam slow kan yang saya letak. Laptop saya yang slow. Semester depan fully face to face, right? Betul? Betul tak? Tak tahu tema juga tu Break. Saya minta tahu semester depan full face to face. So welcome back. So saya rasa 2 tahun online kita dah selesa, betul? Betul. Sebab kita memang yelah kita dah adapt dengan situation kan. So semester depan awak kena bekerja untuk datang kelas balik semula lah. Okay. So kita kena adapt juga dengan changes lagi tu ni. Mungkin ada yang hybrid. Mungkin it depends on the subject lah. Tapi kebanyakan lecturer mungkin selesa. Mungkin kalau kelas pagi tu mungkin dia buat online lah. Kalau kelas yang agak ke tengah hari ni mungkin face to face kot. Depends lah. Tengoklah fakulti punya ni nanti. Okay. Sekejap baru boleh buka dalam. Okay, ada tak? Boleh tengok Kalam TFR? Ada So boleh buka that slide. Madam, yang grup hari tu kita 3 orang kan? Yang ada satu grup je 4 orang. Bukan ramai grup 4, ada satu grup yang 3, bukan Bukan. Ramai grup 3, ada satu grup 4. Grup 3 orang, satu grup yang 4. Betul? Betul. Okay, it's okay. Tak apa. But still 3% is okay jugalah untuk buat projek ni. Okay. So kita boleh tulis nama dalam grup WhatsApp tu Macam mana tak faham? Boleh tulis nama grup kita dalam WhatsApp. Boleh. Boleh je copy balik yang hari tu masuk dalam WhatsApp. Kan hari tu dah ada kan? Hari tu you dah list down semua, betul? Okay. Nanti boleh list down.
Macam mana? You nak stay ke? You nak tukar? Nak tukar tak dia? Aduh. Macam mana? The rest? New challenge. New challenge. Tukar. Nak tukar? Nak tukar? Tukar. Tukar. Okay, cuba buat polling sikit dekat chat room ni. Chat box ni. Mata tak tukar stay. So nanti saya kira. Seorang sekali je jangan banyak kali. Kan pening nak ni. So we are going to have a look siapa yang menang. Stay ke tukar? Okay, nanti kita tengok ni. Tengoklah polling ni. Okay, siapa tukar ke? Dah, semua dah buat poll tu. Sudah ke? Poll that poll. Berapa? Dah siap semua? Semua dah letak? Ada lagi yang tak letak? You got 31%. Sepatutnya ada 39 kalau awak ni. Nampaknya 30 je. Masukkan poll Tolong Hadri. Tolong kira Hadri. Hadri Mokhtar. Tu saya kira. Kira. Dia orang tak habis letak lagi ni. Cepat. Hadri nak kira. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ada 30 lah kot. Dah 30. Cukup. Enam daripada 30 tukar. 6 daripada 30 tukar. So maksudnya stay yang menang. Betul? Betul? Betul macam mana? Okay, macam ni lah. Saya open. Okay, kenapa? Awak Naufal nak 4 orang. Hari tu Naufal kenapa? 3 orang? Sebab kami satu rumah tu jadi senang nak buat kerja. Hari tu saya dengan tim yang pekan jadi susah nak communicate. Okay. So macam ni. Saya open. Memang kalau ikut stay yang menang. Okay. But saya open untuk awak masukkan nama. Kalau mana nak stay, masukkanlah nama group. Okay. Masukkan nama group mate yang memang you nak stay. You want to change, then change. Okay. Boleh? So we are berapa group ada hari tu? Mana ni saya tak jumpa dah, nak scroll balik. Ada 11 group. Ada 11 group. So must be 11 lah. Okay. So sepatutnya akan ada 11 group. Tolonglah seorang ni. Letak group 1, group 2, group 3. Tolong list down. Naufal lah tolong list down kan. Group 1, group 2, group 3. Nanti orang lain tambahlah nama kat dalam tu. Okay. Data satu grup berapa orang dah? 3. Sebab Naufal dia dah pilih 4 orang satu group. So the rest is 3 lah. Oh, okay. Okay. 3 group 3 person per group.
Okay, so masukkan nama dulu, tak apa. Sementara masukkan nama masing-masing. Yang mana nak stay masukkanlah nama groupmate yang mana nak stay tu. Okay. Sebab tu saya tanya, ada tak groupmate yang tak memberikan kerjasama? Kena beritahulah saya. Okay. Memang kita nak jaga hati. Okay. Betul, kita nak jaga hati. During study, memang kita jaga hati. Masa kita kerja, there is no term of jaga hati. Okay. Kalau you buat kerja, you satu team, you buat kerja. Okay. Padahal ada yang tak buat kerja dan you buat kerja. Tapi nama semua naik sama-sama. Bila bonus, dapat sama-sama. Sakit hati tak? In terms of markah mungkin you still rasa, okay? You still terasa tapi macam, tak apalah. Kalau dapat duit, sakit hati tak? Kadang-kadang bos dia tak nampak, mungkin orang yang tak buat kerja tu, dia pandai kipas. Okay? Bila pandai kipas tu, tiba bonus dia naik lebih. Okay, masa tu baru saya sangat sakit hati. Markah ni macam okay, boleh let go lagi lah. Saya rasa in terms of duit, saya rasa tak ada orang yang nak compromise kan. Betul? So, awak rasa groupmate awak tu tak buat kerja dan sila beritahu saya. Saya cakap terus terang, saya memang treat you sebagai orang yang dewasa lah. Sebab nanti di industri, tak ada orang yang akan caring too much for you, okay? Awak yang kena bawa diri awak masing-masing. Alright, kena pandai-pandai bawa diri. Janganlah, mungkin kalau kita tak buat kerja, kita kaki kipas, yes, mungkin kita selesa. Tetapi, dari in terms of knowledge, you tak boleh pergi jauh. Okay? Takkan setiap tempat yang you masuk tu, you nak kipas bos. Okay? Ada mungkin satu tempat, the first place is you boleh makan bos you, okay? Maybe the next place, bos you bukan jenis yang layan kaki kipas. Alright? So where is your value? Okay? Itu yang saya cakap, buanglah kat mana-mana pun, bila you dah ada experience 10 years in engineering kan, you dah boleh jadi expert person. Okay? Letaklah you kat mana-mana company sekalipun, you memang boleh buat kerja. Alright? So lagi you berumur, lagi mahal gaji you. Berbanding dengan kalau you jadi artis ke, jadi YouTubers ke, jadi celebrity IG kan. Kan? Dia bila orang baru ada new idea and so on, you dah malap. Okay? Macam player bola lah. Kan? Muda memang ramai lah klub nak beli. Cuba you dah tua, masuk umur 30, you punya stamina dah drop down. Alright? So masa tu dah tak ada club nak beli. So saya pesan juga kat anak saya, kalau nak main sukan, jadikan dia sebagai hobi sahaja, not a career. Okay? So career adalah dalam bidang dia macam ni, jadi doktor, jadi engineer. Walaupun orang rasa macam parents sekarang dia banyak tak kisah anak dia, tak kisahlah tak nak belajar pun, at least they got something to do. Okay? Tapi pada saya punya prinsip, anak saya kena belajar. Kena at least boleh pergi sampai mana yang dia boleh pergi. Kalau dia boleh sampai degree. Kalau boleh sampai master, PhD, dia move forward. Okay? Sebab that is the value of yourself. Alright? Kalau you ada PhD, you boleh lagi lama, lagi punya experience you tu memang orang bayar lah. Alright? Jadilah professional. Serius saya cakap. Lagi tua lagi orang bayar banyak. Dia doktor pakar kan. Dia tengok dia ram je, dia pandang je. Okay, dia dah case ni, okay, what you have to do, this one. Okay, dia jual air liur dia je, tahu tak? Okay, sama macam expertise. Dia pergi buat ceramah je. 1 jam baru bayar 300. That is 1 hour. Cuba bayangkan dia buat 8 hours straight. 3 kali 8 berapa dah? Itu baru 1 hari. Kalau 300 kau bayar 500. Okay? So fikir-fikir kan. Jangan, memang belajar ni memang susah. Saya cakap tu terang, engineering is a very tough course. Okay? Tapi in the end, you punya pendapatan tu pun memang best lah. Alright?
Okay, tak apa. Yang group ni nanti kita tunggu dan you add on lah. Okay, so sementara nanti kita sambung yang TFR tu. Tak apa kalau tak habis kelas yang TFR ni kita boleh sambung next week. We still have next week. Sebab yang pentingnya sebab hari Isnin minggu depan adalah cuti. So saya nak awak buat kerja grouping lah masa cuti tu. Okay? So that's why saya pentingkan lagi projek lah berbanding dengan TFR tu saya boleh cover nanti hari Rabu next week boleh cover lagi. Okay, sebelum tu boleh kita proceed ke projek dulu. TFR tu tak apa, kalau saya tak sempat cover hari ni nanti awak baca dulu. Nanti saya terangkan dalam kelas next week. Alright, kita go for projek dulu. Projek tu saya tak edit lagi this one, nanti saya share. Cumanya saya akan saya explain dulu about the project. Okay, project tu ni kita akan buat sizing kabel and so on lah. Kalau ikutkan sebelum ni memang kita dah belajar kan macam mana nak buat kabel sizing in Excel. Okay, so yang tu kita akan guna dalam project kali ni. Alright. Okay, saya cuba macam projek yang sebelum ni saya bagi setiap orang buat rumah masing-masing, betul? Okay, so that tak akan ada copy and paste in between group to group. Okay, untuk projek yang kedua ni susah sikit saya nak dapatkan data yang banyak. 11 group, 11 data saya nak dapat data yang berbeza memang agak susah. Okay, so akan ada group yang sama. Confirm akan ada group yang sama 11. Data yang saya ada adalah 4 sahaja. So akan ada 3 group, betul? Around 3 groups yang akan dapat data yang sama lah. Okay, tapi saya minta sangat jangan copy daripada group lain. Okay, sebab awak kena lukis, drawing, awak kena, dari situlah saya akan spot yang mana yang sama tu memang takkanlah lukisan pun nak sama, macam tak logik kan. Okay, so dari segi report pun kita boleh tengok sama ke tak. Right, so saya cakap tu terang akan ada 3 group yang sama tajuk, which is data saya memang susah, saya nak cari data yang berbeza. Okay, so saya nak create data pun kena logik juga, saya tak boleh suka-suka hati saya create data. Okay, sebab data yang saya ada ni pun memang data yang actual daripada projek saya yang lepas. So, okay, sekejap saya share entire screen. Okay, sebelum tu saya tanya, saya bagi 1 minggu boleh projek ni? Boleh? Jangan at the end baru minta dengan saya. Sebelum pun dah minta extend kan? Minggu ni adalah minggu ke-12, next week adalah minggu ke-13. Ada lagi ke test? Tak ada test lah kan? Do you have test too? Present FYP, madam. Minggu depan? Berapa hari bulan? Fiz? 9. 9 hari bulan. Okay, so kita tengok date. Kalau saya bagi hari ni, hari Rabu 1 Jun. Oh, jatuh pada 8 Jun lah nak kena hantar. 9 kena. Okay lah, saya extend 1 hari, 10 Jun. Boleh? 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 10 Jun submit untuk projek ni. Okay? Tak okay pun kena buat okay je lah. Kalau dekat industri awak jangan haraplah klien cakap okay hantar 1 Jun. Saya cakap lepas tu pukul 2 pagi saya nak mesti email dekat saya. Okay, lepas saya cakap boleh tak extend sikit ke pagi esok ke pukul 8. Memang kena maki lah awak. Zaman belajar ni boleh lagi minta extend dengan lecturer kan. So boleh tak boleh, kena boleh lah. 10 Jun tu saya dah bagi extend lah tu. Ikut saya nak bagi seminggu je tapi okay lah. Okay, so our due for project ni adalah on 10 Jun. Okay, macam biasa hantar dekat kalam Okay, dalam sekarang ada 33 attendees of this Google Meet. So ada 32 lah, sepatutnya 39, 32, so another 7 person tak join. Saya tak kisahlah, yang tak join tu mungkin satu group yang
sama ke semuanya tak join, it's up to them. Saya tak bertanggungjawab siapa-siapa yang tak dapat info yang tepat, pada-padalah awak. Sebab tak ada cakap apa-apa dengan saya ni. Okay, cuma seorang je lah yang saya tahu. Azim ke siapa? Seorang tu. Datang sebab rotu. Tapi dia bagi tahu awal-awal lah. Hari Isnin dan hari Rabu dia tak datang kelas saya. Tu saya terima lah alasan dia. Ni yang senyap tak cakap apa-apa, saya tak ada no excuse. Saya takkan ulang sebab saya tak boleh nak ni. Saya tak boleh nak record Gmail saya Google Meet sekarang. Okay. So that is your responsibility lah. Kelas pukul 10 kan, pukul 8 kan. Alright. So we proceed to our project. Sorry, project data ni nanti saya tukar kejap. Okay. So a new college university have been approved to be developed in December 2019. Ini mungkin saya adjust sikit tahunnya. Which located in Taman Teknologi Gambang. Your company have been appointed as the consultant to design the high voltage electrical infrastructure package. So this project is engineering, procurement, construction and commissioning. Okay. So dalam projek dia akan ada term EPCC. Banyaklah term in project. Okay, nanti you dah kerja nanti you akan jumpa term of like this lah, EPCC project, EPC project, banyaklah. Okay, so technical division manager IR Dr. Nazahar binti Jamal has assigned you and your electrical team to prepare for the detail engineering design. So dia ada detail, mula dia ada basic engineering design dan dia ada juga detail engineering design. Ni biasa untuk oil and gas punya ni lah term. Kalau construction dia tak ada sangat term detail dengan basic. Okay, dia lebih kepada terus construction drawing and so on. Okay, so the approved preliminary design concept by the Jabatan Kerja Raya as in figure 1. Okay, the details on equipment, load demand and line list of the preliminary design concept are as the following tables. Okay, so saya ada table, saya letakkan equipment list. Okay, so kalau tengok scroll down ni ada 4 package. Ni saya tukar sikit. Nanti saya tukar, benda-benda yang saya tukar ni. This one is abaikan lah, nanti saya bagi maksimum di mana ni. Okay, so kita akan ada 4 package. So setiap group book package mana yang awak nak. Nanti tulis dekat dalam WhatsApp group ni. Tulis group 1 which package, group 2 which package. Okay, it's okay, dia akan bertindan. Tapi saya tak nak lebih daripada 3 group ambil package yang sama. Ingat boleh faham maksud saya? Faham tak? Boleh. Semua satu package tu, satu tajuk tu hanya 3 group sahaja. Okay, kalau dah ada cukup 3 group ambil package yang sama, then you choose another package. Tak perlu risau sebab bendanya sama je. Okay, apa yang you kena buat lebih kurang je. Okay, cuma load dia yang berbeza. Okay, the task given must follow the following requirement. Must work in team of 3 person. So 3 or 4 person. Okay, per group. Okay. The technical report proposal at least 10 pages or more. Saya tulis 10 pages or more tapi tak perlu panjang pun. Okay. Dia kena precise lah. Your report tu kena tak perlu panjang. Kalau panjang yang ngarut pun tak perlu juga kan. So letak apa yang perlu letak. Info apa yang perlu letak. Okay. So need time New Roman 12, font size 1.5, spacing. Okay. So the submission date would be 10 June. 10 June. June 2022, 11 malam. Okay, so hari Jumaat. Kalau ikut ni Friday 10 pagi bulan. Right. So the technical proposal report guideline, you need to have a front page. Lepas tu kena ada table of content. Yang ni table of content ni saya minta awak buat guna words lah. Tak nak tulis secara manual. Okay. Semua pandai kan buat table of content? Guna words. Boleh Kalau ada yang tak reti macam mana nak buat, boleh pergi ke YouTube channel saya. Type je Zaiha Jamal. Saya ada cerita macam mana nak buat table of content in words. Okay. So saya nak table of content tu cantik. Tak nak buat manual. Okay, so list of figures and table ni pun sama. Must be using formatting in words. Okay, tak nak tulis manual juga. So have introduction, ada objective of the proposal.
Okay, you need to have organisation chart for all team member. Kalau ada 4 orang, 4-4 kena ada nama. Okay, siapa boss you? Paling atas sekali adalah boss. Bawah tu mungkin technical, mungkin engineer, mungkin manager. So letaklah setiap orang tu ada position dia sendiri. Boleh faham tak maksud saya? Faham? Ada engineer, ada yang jadi manager, tak kisahlah siapa. Okay, sebab dalam actual report, nanti dekat industri pun memang kita kena letak chart, organisation chart. Okay? So kena setiap ahli tu letak je manager ke, electrical manager ke, project manager ke, project engineer ke, it's up to you. Alright, so next we have proposal. So, siapa yang baru join? Cepat. Ikuan terkeluar ke baru join Ikuan? Lambat ingat ni. Terkeluar ke baru join Ikuan? Okay, next is, sekejap saya buka contoh-contoh lain. Nanti yang semua contoh-contoh ni nanti saya attach dekat dalam kalam. Okay. Alright. So, sambung. Proposalnya kena ada selection for the suitable substation type should be attached. Okay, so please Google for buku panduan piawaian reka bentuk elektrik by TNB, page 18. Okay, so this is the, ini bukunya. Okay, nanti saya attach lah, tak perlu carilah. Okay, go to page 16. So saya nak awak pilih this type of bilik RMUA ni, substation. Okay, okay, this type of substation awak kena jadikan dia dalam bentuk AutoCAD. Faham tak maksud saya? Saya tak kisah macam mana trik awak. Ada student dia pandai, ada copy macam mana tak, tapi dia boleh masukkan the whole image tu jadi dalam bentuk AutoCAD. Saya tak sure macam mana. Saya tak kisah awak nak lukis balik ke, awak nak buat macam mana ke, tapi saya nak dalam bentuk AutoCAD format dia. Okay? Boleh faham Okay, so dalam bentuk AutoCAD. So next is I need to have a cable sizing calculation sheet. Ingat balik semula the calculation sheet. Mana calculation sheet saya? Saya buka balik. Ambil tu keluar, ambil ni. Abaikanlah file yang terkeluar ni. Okay, kejap saya tunjuk balik ke awak di calculation sheet. Mana saya letak? Not this one. Where is it? Okay, so ini adalah calculation sheet. Okay, ingat balik. Sebelum ini saya dah ajar, sebelum cuti raya itu dah ajar dah macam mana nak buat calculation sheet. Boleh tengok balik dalam YouTube saya macam mana nak buat. So kena ingatkan balik semula lah. Okay, so next what you need to have inside your report is, saya ada satu, this is the drawing for pencawang elektrik. Okay, turn to page 16. So we need to have cable sizing. Okay, so drawing AutoCAD version complete with the project title,
client, consultant and other necessary information. Sebelum ni saya dah ada kan bagi, saya dah share. Projek nombor 1 saya dah share kan, border kan. Okay. So boleh guna border tersebut dan tambah sikit lagi. Okay. Which is kena ada project title, client siapa, siapa consultant dan necessary information lah. Nanti saya tunjuk. Standard drawing apa yang perlu ada. Jadi saya tunjuk contoh. Okay. So drawing AutoCAD ni, apa yang perlu ada, satu adalah drawing single line for overall system. Okay, nanti kita tengok figure 2. Next is drawing single line for the main switchboard, depends on package. Okay, nanti saya tunjuk juga example dalam figure 1. Seterusnya adalah substation building yang tadi lah, follow buku TNB ni. Okay, so drawing akan ada 3, single line overall system, single line MSB dan substation building. Okay. So dalam report juga bila kita buat projek ni, kita kena ada bill of quantity for all listed equipment. Okay. Saya tunjuk satu-satu contoh. Okay. Untuk cable sizing, this is the contoh. Saya dah bagi ada dalam YouTube saya macam mana nak buat. Recall balik. Okay. So drawing AutoCAD, kita tengok figure 2 dulu. Okay. This is the figure 2. Okay. Just copy this one, masukkan dalam AutoCAD. Ingat ingat cakap saya, copy this one, masukkan dalam AutoCAD. Copy 100%. Ini drawing figure 2 ni, copy 100% masuk dalam AutoCAD. Note down lah. Yang tanya banyak lepas ni. Okay. Next is drawing seterusnya adalah single line for main switchboard. Depends on package. Okay. Tengok figure 1. So this is the main switchboard. Ini contoh main switchboard. Setiap orang, sebab oleh kerana you akan dapat package yang berbeza, so load you akan berbeza. Okay. Load ni nanti saya letak, ada yang load 640, ada yang load 890 kWh. Okay. Nanti saya letak load kat tepi ni. Maksimum demand dia berapa. Okay. So dalam calculation ni, dalam calculation, cable calculation ni, akan ada, kan kat sini kita ada kan, kita buat. Okay. Kat sini dalam calculation sheet ni. Okay, dalam calculation sheet ni kita masukkan berapa TCL, berapa diversity factor, berapa kita punya MD. Okay. So bila kita tahu MD dia, kita dah dapat dah berapa dia punya inilah IB dia berapa. Dia punya sizing circuit breaker dia berapa. Kita dah boleh dapat dah daripada sinilah. Sebab bila awak recall balik, bila awak nak buat cable sizing, awak akan buat step by step. Okay, yang tu recall balik dari chapter 3. Kalau saya tak silap ingat. Dari chapter 3 kita akan ada step by step untuk buat cable sizing. So recall balik macam mana nak buat. So kita akan tahu berapa breaker sizing. So depends on package. Bila you letak breaker sizing ni, dalam drawing figure 1 ni saya dah highlight warna merah. Kotak warna merah ni maksudnya you kena tukar ikut package you. Okay, the one that I have been highlight dengan kotak warna merah ni, sila tukar mengikut package masing-masing. Please edit the rating value in the red box according to your package load. Okay. So from here, TCL berapa, MD berapa, it depend on your package. Okay. Berapakah size circuit breaker? Berapa size CT? Okay, semua depends on your package. Jangan letak. Kalau saya nampak awak copy saja yang lama ni, saya bagi, saya potong markah lah. Saya tak adalah bagi kosong straightforward tapi saya potong markah. Okay, sama seperti circuit breaker outgoing ni semua. Okay, semua kena update. Same goes to cable sizing. Depends on your package. Okay. So when you depends on your package, saya tunjuk. Sekejap So it all depends on your package. Kalau package you kata you punya load banyak tu, you punya cable sizing mesti reflect to your load lah. Okay. Sheet berapa? Live sheet 4. Okay, betul. Okay. So this is the load. Okay, nanti saya masukkan table ni dalam projek macam ni lah. Okay. Kalau tengok package 1 ni, kita ada 3 bangunan. Dalam satu package yang sama, kita akan supply daripada satu substation yang sama.
Okay, 3 bangunan ni kita supply daripada satu substation yang sama. Alright, so setiap bangunan ni dia ada load dia sendiri. TCL dia ada berapa? Okay, saya dah bagi dah TCL berapa, diversity factor berapa, power factor berapa. Okay, voltage yang digunakan berapa. Okay, this is for package number 1. Alright, so package number 2 pun sama. Dia ada 4 bangunan tetapi load dia tak berapa salah. Sama je, semua package load dia sama ada 3 ataupun 4 bangunan. Okay, dia lebih kurang. Alright, so package yang ketiga ada 3 bangunan. Okay, package yang keempat ada 3 bangunan juga. Alright, so this is the start yang you kena buat bila you nak buat kabel sizing. Okay, ini adalah start yang you kena buat lah. Ini ada dalam slide pada chapter ketiga. Okay, yang ni you kena check balik. Recall balik Alright, so katakanlah you ada 3 bangunan dekat package you. Okay, so satu bangunan akan ada satu outgoing. Okay, contohnya adalah bangunan akademik 1. Okay, so ada feeder yang kedua, seterusnya ada lagi akademik 2 contoh Lepas tu bila you ada 3 bangunan, saya nak you separate. Kalau 2 sebelah sini, 2 sebelah sini. Okay, pada yang ada 4 bangunan tu akan ada 2 sebelah kiri dan 2 bangunan sebelah kanan. Okay, kepada package yang ada 3 bangunan saja, mungkin 2 sebelah kiri, 1 sebelah kanan, lagi 1 kita letak spare. Boleh faham? Can you follow me? Boleh faham tak? Ada yang rasa macam saya laju sangat tak? Okey lagi madam setakat ni. Boleh faham So note down. So, saya nak tengok sebelah-sebelah nanti. Dia tak nak load sebelah kiri je semua, sebelah kanan tak ada apa-apa. Tak nak. Sebab for normal operation, busbar coupler ni kita akan normally open. Okay, untuk normal operation. Bila berlaku trip kat mana-mana feeder, baru kita akan close off the busbar coupler. Okay? Setakat ni ada soalan? So ni adalah contoh-contoh load yang saya akan bagi nantilah. Ini saya bagi Boleh? Boleh ke? Boleh? Boleh. Madam sekali lagi madam yang tadi. Yang mana yang ni? Yang figure 1. Okay, for figure 1, make sure follow your load package. Okay, kalau package 1, okay, tengok balik table. Kalau package 1, what is the load? Okay, package 1 ada 3 bangunan. Ada bangunan asrama fasa 1 dan kafeteria. Ada bengkel 1, ada bangunan akademik dan kuliah 1. Beza dia punya ni, so ada 3 bangunan. Okay, so you punya load ni should reflect to your drawing, main switchboard drawing. Okay, so main switchboard drawing ni akan ada 3 outgoing. Satu bangunan pertama, bangunan kedua dan bangunan ketiga. Okay, feeder, outgoing feeder yang keempat ni letak spare. Okay, so next is contoh untuk package yang ada 4 bangunan. So akan ada 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Boleh faham? So dia takkan ada spare feeder lah. Boleh? Oh, boleh. Faham Okay, so lagi satu you punya kabel you punya kabel sizing kena tengok balik, kena reflect kepada you punya inilah, you punya load lah. Sama seperti sizing of circuit breaker. Okay, kena reflect balik. Okay, tapi overall in general this is your drawing of MSB lah, main switchboard drawing. Inilah bendanya, kena ada perkara-perkara dalam ni. Cuba sizing yang saya dah highlight warna merah ni, you kena tukar mengikut load masing-masing. Okay, that is for figure 2. Kita dah sampai kat mana? Okay, figure 2. Substation drawing saya dah tunjuk tadi dalam buku tu. Nanti buka je page 16. Okay, next is bill of quantity for all listed equipment, cables and substation building. Okay, bills of quantity ni adalah list barang-barang, list of equipment. Okay, yang kita akan masukkan bila kita nak buat projek. Okay, ini adalah contoh. Saya tak akan bagi this
BQ, saya nak awak search dekat internet ataupun awak boleh tengoklah dekat sini sekarang saya tunjuk. Tapi saya tak bagilah. Saya tak bagi list. Saya tak bagi contoh ni, saya tunjuk je. Okay. Kalau saya bagi sangat senang sebab inilah actual dia. Okay. You need to have effort lah untuk cari. Sebab dalam AAC pun memang nak tengok student punya effort kan, mencari info. Okay. So this is the tajuk. Dalam BQ kena ada tajuk projek. Okay. Ini untuk apa? So contoh electrical system high voltage. Contract number ni boleh reka berapa. So we have item number A, B, C, D. So kita ada description. Ada quantity, ada rate, ada amount, ada brand. Okay. Bila namanya BQ, kita akan prepare this BQ, bill of quantity untuk kontraktor masuk harga. Okay, that is what we call BQ. Jadi kita dapatkan harga tu daripada kontraktor. Okay, untuk dia bid project. Alright, so di dalam item description ni letaklah you punya barang-barang yang diperlukan untuk buat projek ni. Okay, so satu contoh adalah remain unit, power transformer. Okay, kalau you tengok pada figure 2, sorry, tadi kalau you tengok balik pada figure 2 ni, okay, setiap package ni, package 1, package 2, package 3 and 4 semua ada RMU, satu RMU, ada 2 transformer. Okay, dan dia akan ada satu MSB. Ni adalah MSB line lah. Okay, so setiap package akan ada 2 transformer, satu RMU dan satu MSB. Okay, so dalam you punya bill of quantity kena masukkanlah power transformer berapa. Okay, kena cari distribution untuk power transformer, cari sikit. So berapa numbers, quantity ni letaklah 2 numbers. Under quantity punya box letak 2 numbers. Okay, so next we have RMU. Remain unit ada sebiji kan. Kalau ada 2 letak 2, kalau ada 1, tapi 1 je sebiji. Okay, macam ni saya buat secara overall. Okay, tapi setiap package letak you punya package saja, tak perlu letak overall macam ni. Macam saya punya BQ ni sebab sekaligus untuk semua. Alright, so we have standby generator ni boleh masukkan. Next we have MSB. MSB kat mana? Tak ditulis ni. Okay, kita ada high voltage cable. Alright. Berapa high voltage cable, berapa low voltage cable. Kalau ada low voltage cable saja, contoh macam ni, dekat you punya MSB ni, tak perlu letak high voltage cable, just letak low voltage cable saja, which is this one. Okay, untuk supply daripada MSB ke bangunan masing-masing. Okay, low voltage cable berapa, daripada mana ke mana, berapa dia punya size. So berapa jarak you punya low voltage cable tu. Okay, dalam unit meter. So nanti ni kontraktor yang akan masukkan harga. Okay, kalau kabel biasanya kita letak dalam HDPE pipe pun kena ada. So earthing system macam mana nak buat and so on. Okay, tapi yang ni kena study sikit lah. Okay, kena buat research sikit macam mana orang tulis BQ. Kalau you type BQ dekat internet banyak je. Okay, so need to have research lah, cari info. Mungkin ada antara you yang ayah dia ada company kontraktor, mungkin. Ada antara you yang dah biasa kerja dengan syarikat elektrik, mungkin. So boleh cari maklumat dari situ. Okay? Gunakan resources yang ada. Alright? Ini yang kita nak train student engineering, which is you need to find out the resources dari pelbagai sudut. Okay? Alright. So what next is, tadi BQ dah settle. So next is cost estimation. Sebagai consultant, kita kena prepare cost estimation kepada klien. Maksudnya klien dia, bila dia bagi tender dekat kontraktor, dia dah ada satu guideline which is berapa sepatutnya cost. Mungkin dia tak akan ambil exactly macam cost estimation kita bagi, tapi dia ada lah berapa gap, berapa persen kan, tambahan, mungkin pengurangan. Kalau terlalu murah sangat pun, kita query juga. Kalau kontraktor tu masuk harga, oi, murahnya, tak logik. Kita dah awal-awal kita reject lah dia punya proposal tu. Okay, kalau terlalu tinggi pun kita reject juga. So kita akan terima sesuatu yang within the range. Okay,
berapa range itu hanyalah klien yang tahu. Dia yang tetapkan range tersebut. Tapi as a consultant, kita akan prepare for cost estimation. Okay? Cost estimation, what is meant by cost estimation? Sama je macam BQ tadi, item dia semua sama macam BQ. Cumanya dekat amount ni, kita letak harga. Okay, contohnya macam main switchboard ni. Berapa harganya? Contoh 75,000. So ada sebiji, so totally 75,000 lah. Okay. Contoh lain adalah ni tak ada. Sorry, this one. Ni LV system, ada MSB lah. Ni high voltage system. Contohnya macam ini harga tahun 2008 estimation. So harga tahun 2020 tak dapat dah ni. Okay. So we have remain unit. Harga sebiji remain unit adalah 70,000. Kalau 2 biji adalah 140,000. Power transformer, harga sebiji adalah 170,000. So 2 biji adalah 340,000. So mana awak nak dapatkan harga-harga ni? Resources tu awak kena carilah. Okay, standby generator berapa harga sebiji? Total dia berapa? Kabel semua sama. In unit meter kabel. So kabel ni contoh high voltage kabel 150. Since kita tak ada high voltage kabel, tak ada low voltage kabel sahaja. So low voltage kabel, yang ni 630 mm square. Harga dia tahun 2008 adalah 2,600 per meter. Okay, so tahun 2022 sangat mahal lah. Mungkin naik sekali ganda atau saya pun tak sure. Okay, so earning system and so on. Okay, boleh? Boleh? Cost estimation for all listed equipment, cables and substation building. Please attach quotation or reference website. Ni kalau ada parents yang ada company electrical construction, sangat-sangat mudah nak dapatkan quotation ni. Ambil lah quotation yang boleh guna quotation yang biasa. Bukanlah saya nak exactly quotation daripada supplier. Saya tahu benda tu sangat susah nak dapat. Tapi at least you have a reference. Okay. Next adalah recommendation or any other necessary information. Last adalah conclusion lah. Okay. Boleh? Boleh? You have 3 person in one group. Okay. Saya rasa setiap orang boleh ambil tanggungjawab lah untuk buat dan gabung sama-sama. You have to sit down. Mungkin you have to do discussion. Buatlah discussion. Okay? Alright. Saya cakap terus terang, this project is memang actual project yang saya buat masa saya dekat consulting. So I would like to expose student to the actual task. Okay? Sebab saya cakap electrical installation design adalah design which is done by the consultant. So apa yang perlu tahu perkara-perkara macam tu, basic-basic benda kan. Betul, kalau you direzekikan kerja dekat consultant, at least you know already what you need to do. Okay, kalau you pergi attachment pun dekat consultant, at least you tahulah. Okay, basic thing yang kena ada bila buat project, this one. Okay. Another additional thing, so detail, so belajar dekat sana lah. Sebab saya tak mampu, bukan saya tak mampu, kita tak cukup masa untuk belajar in details. Okay, you pun banyak kelas kan, banyak subjek you ambil kan. Kalau saya ajar detail sangat pun you tak boleh nak carry. So any question? Khairul Nizam berkegut dah muka. Khairul Nizam ada? Tak ada. Ada Any question? Sekejap lagi saya share. Sebab saya kena edit sikit. Sebab saya kena, kalau dulu saya buat dalam subjek lain, saya gabung, saya asing-asing ada lab sheet 3, saya buat dalam betul lab sheet. Okay, sebab you ni, sebab kita nak bagi sekaligus dalam projek. So saya kena gabungkan lah benda tu. Okay, boleh? Kalau sebelum ni saya suruh student present lah. Macam mana dia buat, saya tengok detail dia punya drawing. Okay, so for your class, tengok keadaan. Kalau kita sempat, contoh minggu ke-14 tu kalau tak ada apa sangat, mungkin saya minta awak present lah. Okay, every group present so that saya boleh nampak. Oh, before that, macam mana saya rubrikkan awak punya ni, projek? Okay, saya terlupa nak tunjuk. Macam mana saya rubrikkan projek awak? Apa yang saya tengok?
Saya tak Doktor, ada. yang satu package tu untuk berapa group? Sorry. Satu package tu untuk 3. Satu package Maximum tu 3 group. 3 saja. Oh, Okay, so akan ada 3 group yang buat tajuk yang sama. Okay. I am okay if you discuss sama-sama dalam satu group, tapi jangan copy paste. Faham maksud saya? So each of you need to have your own effort untuk buat. Okay, sebab awak belajar benda ni, ilmu tu awak dapat, orang lain dapat. Sama macam you bagi sedekah. Kadang-kadang kita kata, alah dia ni dah kaya pun tak sedekah macam tu kan. Kadang-kadang kita terlupa bahawasanya bila kita bagi sedekah tu, siapa yang dapat pahala sebenarnya? Siapa yang dapat dia punya benefit actually? Diri sendiri, pemberi sedekah. Pemberi sedekah sebenarnya. Orang yang dapat sedekah tu, entah dia dapat duit tu, tiba-tiba duit tu terhilang balik semula ke dari tangan dia, ataupun kereta dia tiba-tiba rosak ke, faham tak? Kan? Tetapi kita pemberi sedekah ni, kita dah dapat dah pahala kita. Okay? Sama macam kita belajar. Bila kita buat, ilmu tu kita dapat. Sama macam kita kerja pun. Kalau kita buat kerja, ilmu tu kita dapat. Bukan orang lain yang dapat lama tu sekejap je, don't worry. Okay? Jangan fikir sangat pun. Orang yang kaki kipas ke, apa benda ke, tak payah fikir banyak lah. Jadikan you tension je. Bila kerja kan. Ada group, ada department mate ni, dia asyik kaki kipas bawah je, depan bawah je he macam itu kan. Adalah, saya memang adalah. I have experienced that kind of things lah. Masih ke industri. Okay, kalau bawah datang je terus macam terus dia buat rajin lah and so on lah. But cumanya kita tahulah kan, siapa buat kerja, siapa tak buat kerja kan. Tapi tak apa, biarlah dia. Okay. Bila kita buat kerja, we value ourselves. Alright? Sama macam ni. Okay, so buat kerja, buat. Jangan tak buat. Alright, because of the knowledge tu you yang dapat, korang yang dapat. Okay. Okay, so saya terlupa ni. This one I would like to, okay. Saya lupa. Okay, ini adalah contoh actual single line diagram. Which is saya buat sebelum ni dekat consultant. Package high voltage sangat-sangat banyak. Okay, saya alhamdulillah saya buat projek ni. Bila saya nak buat professional engineer punya certification tu, okay, saya memang guna experience industri saya lah. So bila pergi interview tu, saya memang tunjuk lah, okay, this is the project yang memang saya design. Okay, so saya tahu detail pasal projek ni. Tanya apa, kabel saya ni saya boleh jawab. Tanya pasal design apa benda, saya memang boleh jawab sebab memang saya buat. Okay, that is the advantage. Alright. So memang bila you nak buat PE, professional engineer dalam bidang electrical, ingat kalau elektronik lain sikit dia punya syarat dia. Dalam bidang electrical kena ada 11 kV punya projek. Okay, ditetapkan oleh Board of Engineers Malaysia. Bila nak buat PE untuk electrical, kena ada 11 kV punya projek. So alhamdulillah saya join projek ni walaupun sakit hati, sakit jiwa semua ada. But it's all the experience lah. Okay, alhamdulillah lah. Experience tersebut dulu masa mula menghadap tu memang sakit hati, tapi itu yang value saya. Okay. Bila kita tengok 11 kV memang banyak benda, sangat banyak equipment nak kena tengok. Okay. So this is the drawing. Kalau saya tunjuk kat awak memang pening sebab kecil sangat kan. So the things saya nak tunjuk kat awak sekarang adalah dia punya item yang perlu ada di dalam drawing. Okay, bila kita buat project construction, ni adalah kita punya klien. JKR adalah klien, JKR Terengganu adalah klien. Tati adalah owner of the place, okay, tapi duit daripada JKR. Okay, Tati klien adalah kita, bila orang yang bagi duit tu adalah klien kita. Okay, duit ada under JKR tetapi owner of the place adalah Tati lah. Okay, so the architecture, so we have in team kita akan ada architect dan kita ada consultant. Okay, this is my company is the electrical consultant lah. So tajuk projek, dalam border kena ada tajuk projek, apa benda bla bla bla, pemasangan something. Ikutlah dia punya guideline yang saya bagi tu. Untuk apa, dekat UMP tu lah UMP.
So owner of the project should be UMP lah. Okay, pemberi duit ni, dana ni must be JKR lah, right? Saya dah stated kan? Itu tadi. So drawing title kau single line lah. Okay, this is the contractor electric. Boleh awak boleh reka contractor electric siapa, nama dan dia punya logo ni. Boleh reka sila reka lah. Okay, so kan ada lah. Okay, fokus starter siapa design by, drawn by, check by, endorse by. Okay, so this is the boss saya yang endorse the drawing tahun 2008 projek ni. Right, this is the kita stated terus for construction. This is the construction drawing lah. Okay, ini contoh border untuk projek. Right, next is apa yang saya tengok daripada awak punya projek ni. Okay, saya tengok report, satu minit saya tengok report, saya tengok drawing dan saya tengok calculation, BQ and cost estimation. Okay, so ini contoh komen-komen saya kepada student. Drawing border, cost estimation not following the criteria. Ada student dia main letak cost estimation suka hati dia je. Tak follow apa yang saya nak. Saya dah tunjukkan contoh, so follow lah. Okay, kebanyakan student drawing border dia tak complete, so saya potong markah. Okay, cost estimation table not following the criteria. BQ table not following the criteria. Saya letak semua komen. Okay, boleh Itu contoh rubrik yang saya akan tengok. Okay, so make sure all those kind of things kena ada lah dalam projek you. Okay, sama macam projek yang sebelum ni pun cara saya tengok, saya akan tengok one by one. Sebab tu saya tak perlu banyak group. Banyak person dalam satu group is okay, tapi saya tak perlu banyak group sebab saya tengok detail. Okay, so bagi tugas dengan baik. Okay, pandai-pandai lah you. That one you should pandai lah tu kan. Okay, so ada soalan? Any question? Do you have any question? Ada soalan tak? Open for question. Tak ada Okay, if you don't have any question, okay, if you don't have any question, I would like to end our class here. Sekarang dah 11.50. Okay, nanti minggu depan kelas hari Rabu, Isnin cuti kan? So, kelas hari Rabu kita akan buat TFR tu. Okay, saya akan tunjuk on TFR. Okay, so kalau tak ada soalan, tolong masukkan nama dan ID dan checkbox ni sebagai attendance. Terima kasih. Untuk yang dah tulis boleh leave the group, leave the meet session. Thank you very much. See you. Thank you. Welcome. Terima kasih doktor. Sama-sama. Doktor. Sama. Welcome. Thank you very much also for your attention. Banyak saya bebel. Doktor orang Terengganu ke doktor? Sorry? Orang Terengganu ke? Ha? Orang Terengganu ke? Ya, saya orang Terengganu. Orang Terengganu kat mana? Mana? Oh. Orang Terengganu kan Afan? Terengganu juga. Terengganu kat mana? Bang Badak. Kampung husband saya. Oh. Kau Badak kat mana kau Badak? Dekat Uniza tu. Oh, jauh. Saya dekat ni Taman Desa Bakti. Depan Avon. Ada Avon lagi ke? Ada kot tak? Taman Desa Bakti. Oh, dekat Masjid Bakti tu. Dekat ni. Nasi kukus kan? Nasi kukus alias namanya. Esok dekat je. Oh. Ingat kan? Nama apa husband doktor? Husband saya tak famous lah. Bukan sebab nenek saya duduk situ. Oh ya. Panggil Zainul tapi kadang orang kampung tak kenal sangat dia. Dia duduk perumahan tu lah nama dia sebab itu. Dia jarang ada kat rumah. Belajar. Duduk asrama. So memang jangan sikit lah orang nak kenal dia. Okay. Okay. Terima kasih. Thank you. Welcome. So thank you very much.